Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Nak type panjang, jadi kita buat video je untuk update tentang appointment Fatih di HKL tadi. Lebih kurang, lebih mudah lah insyaAllah, mudah-mudahan. Video ni untuk menerangkan dan berkongsi status keadaan tulang belakang Fatih yang kita kata mengalami abnormality yang dipanggil scoliosis. SCOLIOSIS. So kami pergi bertiga tadi, kita, Nafisah dan juga Fatih sendirilah. Sakit mesti pergi kan. So kami sampai HKL dalam jam 8 pagi dengan bawa sekali filem yang dah ambil, filem X-ray yang ambil dekat Klinik Kesihatan Senawang semalam. Sedang harapan boleh awal lah, sebab kalau ikut kan patutnya datang pagi tadi ambil filem X-ray dulu baru jumpa doktor. Tapi dah ambil filem semalam awal dan harap terus jumpa doktor, tak perlu ambil X-ray lagi lah. So dengan andaian boleh awal sekitar jam 10 lebih lah, sebab sekadar nak jumpa doktor pakar untuk dapat tahu keputusan MRI dan juga CT scan yang diambil pada bulan Julai yang lepas lah. Tapi ada sedikit perkara yang di luar jangka menyebabkan kami hampir-hampir pulang awal dengan hampa, kecewa. Tapi akhirnya balik lewat sikit, lebih pukul 12, tapi capai matlamat yang diharapkan dah. Yang part yang kecewa ni kami cerita part tu nantilah. So kita start dengan part 1 dulu. So dari maklumat X-ray yang terkini, X-ray ni kalau ikutkan kena datang setiap kali appointment. Kalau appointment setiap 6 bulan kena buat X-ray. So X-ray yang terbaru yang buat semalam dan juga daripada keputusan MRI dan juga CT scan yang dibuat pada 29 Julai yang lepas. So keputusannya menunjukkan kecondongan ataupun kebengkokan keadaan tulang belakang tak banyak berubah daripada appointment yang dibuat tahun lepas lah, sekitar bulan 10 bulan Oktober tahun lepas tak silap, tahun 2020. Dan ini juga bermakna tiada perubahan ketara pada ketinggian keseimbangan badan lah, antara kiri dengan kanan badan, sebab bila tulang bengkok lebih ke kanan, dia akan bengkok kanan, tulang bahu akan rendah. Tapi yang keadaan sekarang tiada perubahan dari segi ketinggian kiri dan kanan bahu badan lah. Dan juga depan dan ke belakang lah, sebab tulang tu tidak membengkok lebih ke depan atau ke belakang lah. Maknanya tulang keseluruhannya, walaupun tulang bengkok kiri kanan, tapi keseluruhannya masih menegak ke atas, tumbuh menegak ke atas. So daripada keputusan MRI dan CT scan dapat melihat setiap biji tulang belakang. So pada normalnya setiap tulang belakang ni terdiri daripada lapisan tulang yang bertingkat lah, tingkat setiap tingkat, yang mana saiznya ketara dan hampir sebentuk lah. Tetapi daripada MRI dan CT scan tu dapat tengok bahawa bentuk tulang Fatih agak tak abnormal pada beberapa tingkat, terutama pada bahagian atas lah tulang belakang. Part bawah ni agak normal, tapi bila yang tulang belakang yang bercantum dengan sangkar tulang rusuk tu, part ni yang mula bengkok lah ke kiri, lepas tu yang atas ke kanan, dia bentuk S ke situ lah. Kalau tengok lebih detail, sebab sebahagian tulang belakang dari belah atas tu, contohnya kalau ikutkan dia setingkat sama bentuk, tapi ada bahagian atas tu dia macam terpisah kiri dan kanan. Kalau katakan belah kanan dia lebih besar, belah kiri kecil, so dia boleh kena belah kiri kecil, dia condong ke kiri beberapa tempat. Lepas tu yang bahagian atas, bahagian kiri besar, kanan kecil, so dia condong belah kanan, so dia bentuk macam tu. Tapi oleh kerana dia bengkok ke kiri, dia bengkok ke kanan, dia masih tegak ke atas lagi dah, dia tak bengkok. So ini yang menyebabkan situasi scoliosis lah. Tapi yang baiknya daripada penemuan MRI ni, didapati bahawa saraf yang dalam tulang belakang tu tidak terganggu dengan keadaan yang bengkok tadi. So tidak terganggu ni maksudnya tiada saraf yang tercedera ataupun tersepit di celah-celah tulang yang keadaan tak normal tadilah. So dalam perubatan, sesuatu keputusan ataupun intervensi akan dibuat selepas mempertimbangkan antara pro dan kontra satu rawatan ataupun rawatan tadilah. Jadi dalam konteks Fatih ni, buat masa ni tak perlu buat apa-apa lagi kerana tidak mengganggu aktiviti harian dia secara fizikalnya, dan juga mungkin menyebabkan saraf quality of life tidak terjejas. Tetapi oleh kerana masih kanak-kanak, pembesaran masih berjalan,
badan belum masih meninggi, tulang belakang terus akan tumbuh dan menegak ke atas. Okey, pemantauan berterusan perlu dibuat lagi lah. So next appointment perlu dibuat lepas 6 bulan lagi lah. So insyaAllah next appointment pada bulan Februari 2022 lah. So tambahan apa yang dikongsi oleh Dr. Otto tadi, atau pakar Otto tadi, pemantauan buat masa ni akan tetap 6 bulan, tetapi bila mana dah balik mungkin akan lebih kerap lah. Sebab kerana bila balik pertumbuhan akan lebih cepat dan pergerakan tulang belakang juga akan lebih cepat. Jadi bila tulang belakang cepat, maknanya kalau berlaku kebengkokan ataupun menyebabkan gangguan pada struktur keseluruhan badan akan lebih berlaku cepat pada ketika itu. So mungkin pada ketika dah balik nanti appointment akan lebih diadakan kerap lah. Buat masa ni masih 6 bulan lagi. Okay, tu yang part 1. Okay, part 2 pula. Sebenarnya tadi kami hampir balik dengan kecewa lepas check x-ray. Staff dia kata okay balik. Nah tarik appointment datang balik lepas 6 bulan. Begitu je lah. Masa tu awal lagi dalam pukul 9 lebih. Masa tu kami rasa tak puas hati lah sebab tak tahu urusan MRI, tak tahu urusan CT scan. Staff sana just simply kata tak perlu tengok benda-benda tu sebab report tak siap lagi, just balik datang semula kemudian nanti. So kami rasa perlu buat something lah. So kami cuba hubungi Jabatan Radiologi tempat Fatih buat MRI dan CT scan itu, perkenalkan diri, minta maklumat sama ada laporan tu dah siap ke belum, dan tanya kenapa kami yang perlu minta laporan tu lah, sebab klinik sana kata tak siap lagi. So macam kami minta pengesahan lah, dan kalau ada minta salinan laporan lah. Alhamdulillah staff sana beri kerjasama baik dan dia print satu salinan daripada sistem dia. Cuma mungkin filem, gambar, segala-gala dalam CD dia tak boleh bagi. Dia kata yang tu staff sana, klinik sana kena ambil sendiri, datang dah ambil sendirilah. So tak apalah, dengan laporan tadi kami pergi semula ke klinik orto, klinik tulang tadi. Kami beri laporan tu, tunjuk pada dia, kata bahawa kami dah ke sana, laporan dah siap sebenarnya, bukan tak siap lagi. Laporan dekat kami dah ambil sendiri, tapi cuma filem, gambar dalam CD semua kami tak boleh ambil. So minta staff klik sinilah pergi deal sana untuk selesaikan benda tu lah. Sebab kami kalau boleh nak selesaikan hari ni. Kami duduk Seremban, kami susah nak buat cuti, tambah cuti bersama. So ini saja ruang yang ada, kalau boleh settle hari ni lah. Tambah-tambah kalau kita takut lah apa-apa berlaku pada anak. Kalau katakan benda yang perlu segera, minta buat segera, jangan tangguh lah. Okay, so selepas tunggu lebih kurang sejam, kami dapat jumpa doktor pakar tu semula. Dia kata dia ada masalah nak cari download gambar bersebelahan tu, cerita dia lah, tak apa, lebih kurang begitulah. So akhirnya doktor tadi terangkanlah kepada kami keputusan MRI dan juga CT scan yang seperti diceritakan tadi lah. Okay, so begitulah lebih kurang cerita dia. Yang penting keputusan tu lah, cerita part tu just sampingan je lah. Okay, so alhamdulillah semuanya baik. Mataran untuk pergi, tahu urusan MRI dan CT scan tadi pun dah capai. Walaupun ada sedikit selitan drama yang agak emosi dan tidak diingini, tapi apapun segala-galanya dapat dihasil dengan baik lah. Itu saja. Fatih, nak cakap apa? Tak ada? Okay. So itu sekali nak kongsi. Nak type mungkin panjang kan, so, kita share dengan bentuk video, cara baru. Okay, semuanya jaga diri, jaga SOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.